الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، من هو نستعين ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Amin. فصل في اجتهاد في الوقت. Baik, pasal pada menyatakan ijtihad pada waktu. Maksud apa? Yakni seorang contoh, dia tak tahu waktu masuk kedok, ataupun masalah duduk dalam hutang matahari, masalah tak ada jam. Kalau tu macam mana nak menentukan? Maka ومن جهل الوقت. siapa yang jahil, maknanya tidak tahu waktu. Sebab apa? Tak ada jam, ataupun ikutlah tak ada jam apa semua. أخذ بخبر ثقة يخبر عن علم. Akhadha bisiqatin yukhbiru an ilmin, maka diambil dengan khabar siqah, yang mana perkhabaran tadi dengan ilmu dia syarat perkhabaran daripada seseorang tidak memada dia siqah saja. Contoh Tok Bilal, memang dia siqah. Mana bukti dia siqah? Kita buka puasa sama bila dia azan, kita siqah dengan dia. Tapi siqah tadi dan dia khabar tu dengan ilmu dia. Maksudnya dia tahu, dia tengok matahari apa semua. Bukanlah walaupun 40 tahun jadi Tok Imam pun, jadi Tok Bilal pun, tapi kalau dia tak ada ilmu falak, kita tak boleh ambil kat daripada dia. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu. Dah tu kita dengar lama ni, sebab dia tengok jam. Kalau tengok jam, hak tu selesai awal-awal. Jelas. أو آذان واحد أو صياح Azan wahidin. Entah. أو آذان واحد Entah. أو Azan. آذان معزن واحد. Entah. Ana rasa dalam ada sebahagian nuskhah dia akan sebut au adhanin siqatin arif. Ada. Kita tengok Bushrah Karyana. Sini ada al-arif ada orang kita. Lah bilik. Kalau tengok ta'liq sini. Dia sebut lah. Ada al-arif bil mawaqif. Dalam sebab bukan dalam matan muqaddimah. Seingat ana zaman-zaman duk ngapa dulu. Dalam kitab Matan Bushrah Karim, ni dalam Matan Bushrah dalam Matan Bushrah Karim disebut wa man jahila al-waqta akhadha bi khabarin siqatin yukhbiru an ilmin aw bi adhanin siqatin arif. Sini dalam matan ni aw adhani wahidin. Dalam matan ni disebut aw bi adhan siqatin arif. Yang tapi ana seingat ana zaman belajar dulu guna matan ni lah, bi adhani siqatin arif. Maksud dia benda, yakni kita mengambil ataupun kita mendengar azan, yang mana azan tadi orang yang siqah. Sebab apa siqah? Dia masalah siqah ni, siqah di sini adalah siqah syahadah, yang mengetahui. Sebab tu sebahagian kalau kita buka dalam kitab I'anatul Talibin, dia kata makruh kita latih kanak-kanak yang belum balik untuk menjadi muazzin. Tapi learning tak timbul, tak ada masalah sangat lah. Sebab apa? Sebab learning ada jam. Cuma kalau tak ada jam, tiba-tiba kanak-kanak yang azan, bolehkah kita mengambil? Kata ulama tidak, sebab dia tidak siqah syahadah, dia hanya siqah riwayah.
أو صياح ديك مجرب. Ataupun tadi kalau kita jahil waktu, yakni benar tak ada jang apa semua, maka pertama kita ambil sama khabar orang yang siqah. Yang siqah tadi ia kabur dengan ilmu dia. Ataupun azan, yang mana azan tadi yang disampaikan azan tadi oleh orang yang siqah yang mengetahui, arif. Ataupun siyahi, asal siyah ni tepik, tapi dengan makna sini kokok lah. Kan siyahidik, takkan kita nak panggil tepikan ayam, maka kokokan tau. Kokokan kan, bukan kokok. Kokokan ayam. Tapi adakah semata-mata ayam kokok kita boleh ambil dah? Tak. Yang mujarrab. Apa maksud mujarrab? Yang sudah dites. Maksud yang dah, sebelum ni ayam ni memang kita pegang lama dah. Bila orang azan je, masuk waktu je kokok. Masuk waktu subuh je kokok. Maka kita pun bangun pagi tu, sudah tahajud apa semua, duduk relax, tengah dengar jam rosak lah ke. Lepas tu dengar ayam ni kokok. Boleh tak kita nak terus semayang? Boleh. Tapi syarat dia mesti mujarrab lah, yang sudah dites. Sekiranya semata-mata kokokan ayam tidak boleh jadi dalil. Dia hanya boleh yang sudah dites sahaja. Ada macam bilangan tertentu ayam tu berapa kali. Oh, tu anda tak ingat. Tu kena tengok mulan kitab-kitab ni. Fa'in lam yajid ijtahada. Tapi kita kena ingat malah, semua masalah ni, khabar siqah, azan dan juga siyahidik, ni semuanya zan. Dia sebab yakin apa yakin? Yakin kita tengok matahari. Tapi kita kena faham semayang sah sama ada yakin ataupun zan. Boleh ke? Tak ada masalah. Ha? Fa illam yajid, sekiranya tak ada belaka jang rosak, waktu pun tak ada, rosak belaka. Lepas tu khabar orang siqah pun tak ada, hak siqah dengan ilmu dia. Lepas tu azan dalam hutang mana ada. Lepas tu siqah, kita sek-sek nano belaka sama-sama kita. Bila lepas tu ayam, nak cari mana ayam hak mujarrad dalam hutang. Maka fa illam yajid, sekiranya tak ada, ijtihada, maka dia kena ijtihad. Ijtihad ke mana? Bi qiraatin, dengan bacaan. Maksud apa bacaan? Maknanya sebelum ni dia tahu dah kalau contoh tergelam matahari, masuk garik, kemudian dia nak tentu waktu isyak ni dia tahu gua ni, maka dia pun buat gua ni. Lama-lama ni dia orang ngapa Quran, nano pun ngapa Quran, maka dia ngulang antara garik isra ni. Kalau dia ngulang 2 juzuk, maka masuklah isyak. Maka lepas sembahyang garik dia pun ngulang, cukup 2 juzuk, dia boleh dah sembahyang isyak. Maka ni maksud mana? Ijtihad. Atau hirfah ni benda pekerjaan. Dia buat kerja. Contoh dia, dia jahit baju. Dia jahit, cukup 3 helai kain. Biasa kalau lepas garik tu dia jahit. Ataupun lepas garik dia buat kuih. Kuih yang dah? Segi muka. Buat kuih segi muka. Dah molek siap kuih segi muka tu, masuklah waktu isyak. Masuklah waktu isyak. Maka kata para ulama, boleh dah ya semayang isyak. Tapi ingat, ijtihad ni selepas tak ada hak zan ni lah. Au nahwi zalika, ataupun seumpamanya, mikir sendirilah. Wa yatakhayyaru al-a'ma baina at-taqlidi thiqatin wal ijtihad. Baik. Adapun orang yang maka orang yang a'ma, orang yang pendek, orang yang buta. Orang buta, dia boleh pilih sama ada dia nak taklid orang siqah ataupun dia nak ijtihad. Adapun orang hak tidak buta, awal-awal dia kena cari hak 3 tu dulu, siqah, azan apa semua. Lepas tu tak boleh ijtihad. Adapun orang yang buta, dia boleh pilih salah satu di antara 2 je lah. Sambung. فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضاها. Sekejap. Baik. Fa'in tayaqqana, ni masalah baru. Sekiranya yakin salatuhu qabla al-waqti, sebelum waktu, qadaha, maka dia kena qada. Maksud mana? Dia lama ni dia zan.
dia semayang atas jalan zan. Maksud mana? Dengar orang bang, dia pun pakai mayang lalu. Maklum nak pergi kerja dah. Rupa-rupanya siapalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tes. Oh, rupa-rupanya tu imam buat main. Cek belum masuk waktu. Ataupun masalah mana? Dia tengok jam. Ingatkan masuk dah Zuhur. Rupa-rupanya anak dia pulah. Pulah tu nak cepat sejam. Lepas tu dah molek jam pula berubah. Jordan kan berubah sejam awal, sejam lewat. Jam tak beki lagi. Dia pun semayang, tengok sudah mayang, lah, dah masuk lagi. Maka qadaha, dia kena qada. Baik, dia masalah ni gini. Sekiranya dia semayang sebelum waktu, maka semayang tu kena mayang mula. Tapi kalaulah dia sudah semayang lebih pada waktu, contoh nak mayang Zuhur tapi masuk dalam waktu Asar, maka semayang tak disah tapi jadi qada. Dah, dia tak niat aku qada. Sekali pun tak niat qada, tetap jadi qada. Wa tustahabbul mubadaratu biqada'il fa'itah. Ni masalah baru pula ni. Wa tustahabbu, dan disunatkan. Mubadarah ni bersegera. Biqada'il fa'itah, bersegera dengan qada hak yang luput. Dia kini muslim-muslimat. Pertama sekali kita kena faham. Luput dia ada sebab dia. Ada luput yang diuzurkan, ada luput yang tidak diuzurkan. Sekiranya kita luput dengan uzur, baik, apakah uzur yang diterima oleh syarak? Dua kata ulama. Uzur ni, keuzuran yang dimaafkan oleh syarak dua. Benda pertama tidur, yang kedua kerana terlupa. Masalah yang diuzurkan, lupa ataupun tidur, hak ni sepakat para ulama tanpa berlaku khilaf, wajib qada. Jelas? Adapun sekiranya tanpa keuzuran, sengaja tinggal, hak ni majoriti para ulama pak mazhab kata wajib qada, melainkan pendapat yang disebut oleh Ibn Hazmin Az-Zahiri dengan Syekh Ibn Taymiyah. Ala kulihannya, majoriti para ulama menyebut wajib qada semayang yang ditinggalkan secara uzur ataupun tidak. Kita kena ambil kefahaman situ dulu. Jelas dah? Baik. Adakah kena qada tadi bersegera ataupun tidak bersegera? Sekiranya dimaafkan qada luput tadi kerana dimaafkan, kerana uzur, maka kata para ulama bersegera qada adalah sunat. Tapi kita kena faham tak? Ni kena terang tak? Masalah tidur. Para ulama kata tidur tadi ada dua masalah. Pertama, tidur bukan pada waktu dan tidak ada sedar dalam waktu. Tidur bukan pada waktu dan tidak ada sedar dalam waktu lagi. Ataupun masalah kedua, ada sedar dalam waktu. Ada sedar ni sama ada dia tidur sudah masuk waktu ataupun dia okey, kita terang. Pertama, tidur bukan pada waktu. Maksud mana? Dia start tidur tu, contoh pukul Zuhur pukul 1. Dia tidur pukul 12.30. Tidur tu, kejut pukul apa? Kejut pukul 4. Memang asal dah. Bukan tidur pada waktu. Mudahnya kita ambil kena buat ayat gini. Ayat dia paling mudah. Tidak ada sedar dalam waktu ya. Baik, tidak ada sedar dalam waktu. Maksud apa tak ada sedar dalam waktu? Maknanya dia tidur sebelum waktu, kemudian dalam waktu tu tak jaga sikit pun. Kata para ulama, apa hukum? Hukum dia, kata para ulama, wajib qada.
Kan kita sebut dah, sepakat para ulama kata wajib qada. Sunat segera. Sunat bersegera qada. Jelas? Sunat segera qada. Sebab apa? Sebab tidak ada sedar pun dalam waktu. Ada pun sekiranya ada sedar dalam waktu. Sama ada orang bang pukul 1:05 minit dia tidur. Apa tak? Tidur lepas masuk waktu. Ataupun dia tidur sebelum waktu. Tapi bila kejut tu, dia kata tak apa awal lagi. Tidur mula. Subuh tu namanya. Kejut pukul 5. Awal lagi. 5:30 orang membayang. Tidur. Kejut. Allah. Lewat dah. Hak ni wajib qada. Kita maklum wajib qada. Dan wajib bersegera. Wajib bersegera qada. Yalah muslim-muslimat. Yalah. Sama juga terlupa. Ada dua masalah. Lupa kerana perkara-perkara yang syarak iktiraf. Maknanya syarak tak tegah benda tu. Ia ada kerana perkara-perkara yang tidak diiktiraf syarak. Maka dua-dua wajib qada. Betul? Dua-dua wajib qada. Cuma hak ni kata para ulama sunat segera hak ni wajib segera. Jelas? Baik, sambung. Hak ni sekiranya tu, maka sembahyang hak yang diuzurkan oleh syarak, maknanya dia lewat kerana perkara-perkara yang diuzurkan oleh syarak, maka hak tu ulama kata sunat segera qada. Adapun kalau tak dituntut oleh syarak, maka wajib segera qada. Ni hak disebut ni wa tustahabbul mubadaratu biqada'il faitah. Hak ni masalah sembahyang yang syarak iktiraf. Macam tidur dan juga terlupa kerana perkara-perkara yang syarak iktiraf. Faham? Adapun kalau hak syarak tak iktiraf ataupun tidur dalam waktu, hak tu segera kena qada. Dan segera tadi adalah wajib. Jelas? Bahkan ulama kata haram dia buat perkara lain sekiranya ada semayang-semayang hak ia wajib qada segera. Faham? Contoh semayang kerana sengaja apa semua. Jelas? Wa taqdimuha dan mendahulukannya faitah ala hadirati atas sembahyang yang hadir, allati yang mana la yakhafu fautaha yang mana dia tidak takut luputnya, wa in khafa fautal jamaati fiha walaupun bimbang luput jemaah padanya. Maksud ni masalah ni gini. Sembahyang qada dia kena dahulukan sembahyang pada waktu. Contoh, sembahyang zuhur, sembahyang asar. Dia luput sembahyang zuhur, maka dia kena segera qada pada waktu asar. Dia sedar waktu asar, maka sunat dia sembahyang zuhur dulu baru sembahyang asar. Sunat dia sembahyang zuhur dulu baru sembahyang asar. Sekalipun kalau dia sembahyang zuhur dulu menyebabkan luput jemaah dia, tapi dengan syarat lah. Syarat dia sekiranya dia sembahyang zuhur dulu tadi, sembahyang asar tu tak akan tufik daripada waktu. Sekiranya kalau dia sembahyang zuhur dulu, kayak sembahyang asar menyebabkan
keluar daripada waktu, maka kata para ulama ketika itu kena disemayang asar dahulu. Jelas? Watajibu dan wajib mubadaratu bersegera bil faitati pada semayang hak yang luput in fatat bi ghairi uzrin sekiranya luput tanpa uzur, hak tu wajib segera qada. Contohnya semayang dengan sengaja, tinggal semayang dengan sengaja, ataupun tadi sedar dalam waktu, hak tu ulama kata tak uzur, ataupun terlupa kerana perkara-perkara hak yang dah iktiraf syarak, benda buat gosip. Orang lain Zoom belajar, tiba-tiba dia Zoom gosip, cerita, Masya Allah, ni lah. Maka hak tu ulama kata tak diiktiraf. Okey, baca. Faslun fi salatil muharramah min haythul waqti. Baik. Sekarang masalah baru. Masalah dia nak cerita sembahyang yang luput, sembahyang yang luput. Nak cerita masalah waktu-waktu yang diharamkan sembahyang. Ustaz, bukankah disebut karahah, makruh di situ dengan makna makruh tahrim? Makruh tahrim dengan haram sama maksud. Jelas? Walaupun dipanggil waktu karahah di situ dengan makna karahah yang tahrim. Sebab tu mudah sebutnya waktu-waktu yang diharamkan sembahyang. Kita buat kesimpulan dulu, kita terang. Gini. Dia sembahyang yang diharamkan, waktu dia untuk sembahyang ada 5 waktu. 3 kerana waktu, 2 kerana sebab. 3 kerana waktu, 2 kerana sebab. Kerana perbuatan lah mudah kita sebut. Kerana perbuatan. 3 kerana waktu. Waktu benda, pertama waktu naik matahari sampailah waktu syuruk. Waktu naik matahari, waktu syuruk lah. Sampailah matahari naik qadah segala. Yang kedua, matahari istiwa atas kepala. Okay, yang ketiga panjang. Kita terang dulu secara ringkas. Yang ketiga, pada waktu matahari menguning ketika nak tenggelam, sampailah tenggelam. Yakni masuk waktu maghrib. Dekat-dekat waktu maghrib. 3. Hak ni kerana waktu. Ada pun 2 lain kerana perbuatan. Perbuatan benda, iaitu selepas mayang zuhur, selepas mayang subuh dan selepas solat asar. Sekiranya dia lewat solat asar, maka lewatlah waktu tahrim dia. Kalau dia lewat solat subuh, maka lewatlah waktu tahrim subuh dia. Jelas? Ya, baik. Bila kita sebut haram semayang pada 5 waktu ni, semayang sunat benda. Hak haram ni 2 sunat. Solat sunat mutlak dengan solat sunat yang sebab dia akan datang. Yalah tak? Okey. Dan apa kita katakan? Baca. Tahrumus salatu fi ghairi haramin Makkah. Tahrumus salatu bi ghairi haramin Makkah. Haram salat. Salat benda hak haram, 2 tadi kita sebut haram. Semayang sunat yang sebab dia akan datang. Yang kedua, salat sunat mutlak. Fi ghairi, pada selain haramil Makkah. Haramil Madinah tak masuk. Dia masalah waktu tahrim ni dikecualikan pada tanah haram Mekah. Tanah haram Mekah tak ada waktu tahrim. Semuanya boleh berlaku sembahyang. Yang ada selain daripada tanah haram Mekah. Adapun tanah haram Madinah, dia ada waktu tahrim dia. Sama macam tempat-tempat lain. Yang pertama, Waqta tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. baik. Waktu yang pertama, waqta tulu'i syamsi, waktu terbit matahari. Maksud dia waktu syuruk tu lah. Terbit matahari hatta tartafi'a qadra rumhin, sehingga naik matahari tadi qadra rumhin, seqadar-qadar segala. Dia qadar segala ni berapa? Ulama kata qadar segala ni 7 hasta. Seqadar sehasta. Ni 1 hasta. Seqadar selembing 7 hasta. 7 hasta ni tapi bukan kita kena pergi ukur. Qadar pandangan mata secara zahir. Tak wajib pun pergi ukur. Mudah sebutnya lebih kurang dalam 25 minit hingga 30 minit. 25 hingga 30 minit selepas masuk waktu syuruk. Hak tu dipanggil waktu tahrim. Start waktu tahrim 30 minit, 25 hingga 30 minit waktu tahrim. Contoh, syuruk pukul apa? Kita letaklah pukul 7. 7.30, maka selesai dah waktu tahrim.
Jelas? Lepas subuh asal. Syuruk kan habis waktu subuh. Jadi start daripada pukul 7 tu sampailah 7.30 minit. Hak tu dia panggil waktu tahrim pertama. Hari tu ada waktu syuruk lah. Boleh lah kita kata waktu syuruk. Maknanya waktu syuruk ni waktu tu lah, waktu naik tu. Pukul 7. Yalah. Cuma akan timbul persoalan bila waktu solat duha. Waktu duha tu jelas lah 30 minit lepas tu selesai. Yang biasa orang kita Malaysia akan tanya waktu solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq. Dia mudah kita sebut gini. Solat sunat isyraq berlaku khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Al-Ghazali dan sebahagian muhaddis mengatakan solat sunat isyraq adalah solat sunat yang mustaqil daripada solat duha. Yakni benda solat sunat yang berbeza dengan solat sunat duha. Adapun majoriti para ulama mengatakan solat sunat duha, solat sunat isyraq dan solat sunat awabin di waktu siang. Dia ada awabin di waktu malam iaitu selepas maghrib dengan awabin di waktu siang. Awabin di waktu siang kata ulama solat sunat awabin, duha, isyraq satu maksud. Ini pendapat majoriti. Jadi bila masuk waktu dia selepas habis qada ramhin. Maksud dia lepas 30 minit lepas waktu syuruk. Syuruk pukul 7.30 minit habis dah waktu tahrim, boleh dah start duha, boleh dah semayang isyraq, boleh dah semayang awabin. Jelas. Jadi awabin tu gabungan duha dengan syuruk. Tak, bukan. Ulama kata awabin, syuruk, isyraq dengan duha satu maksud je. Cuma lafaz yang berbeza. Cuma semayang yang sama. Adapun sebahagian ulama kata isyraq berbeza dengan duha. Jadi ada masalah lah. Kita nak ambil isyraq 2 rakaat, lepas tu awak duha 2 rakaat, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yalah. Sama. Maksudnya kalau maksudnya di sisi Imam Ghazali kan dia solat sunat isyraq. Maksudnya waktu duha ke? Waktu duha. Wa waqt al-istiwa'i illa yawmal jumu'ati hatta tazul. Baik. Yang kedua waktu yang diharamkan semayang kerana waktu iaitu waqtal istiwa, waktu istiwa. Kita sebut dah istiwa ni benar, masa matahari betul-betul atas kepala. Maka masa matahari betul-betul atas kepala tu itu waktu istiwa. Maka haram semayang pada waktu illa yaumal jum'ah, melainkan hari Jumaat. Hari Jumaat apa? Hatta tazul, sehingga dia beralih. Ya, sehingga dia gelicir. Maksud dia sini, benar kalau kita perhati molek, waktu istiwa cukup sekejap. Bahkan kalau kita baca sebahagian kitab fiqh, dia kata benda waktu istiwa ni tak adang pun nak semayang 2 rakaat. Maka dia akan timbul satu persoalan di kepala otak kita, betul tak? Akan timbul persoalan dia di masyarakat kepala otak kita. Dah kalau tak adang semayang 2 rakaat, dah buat benda pergi khabar waktu haram. Betul tak? Akan timbul kan? Baik. Ulama jawab mudah je. Ulama kata, maksud sini, yakni jangan pergi galak-galak pergi cari waktu untuk semayang dalam waktu tu. Maksud dia, jangan kita galak-galak semayang lewat supaya waktu kita semayang tu sebahagiannya akan masuk dalam waktu istiwa ni. Melainkan hari Jumaat. Hari Jumaat apa lah? Hari Jumaat tak apa. Sebab dia kata illa yaumal jum'ah hatta tazul, sehingga gelicir. Maksud dia gelicir, yakni masuk waktu zuhur. Maksud nak khabar dia haram kerana istiwa ni sekejap sangat je. Yalah. Maksudnya jangan awal-awal solat duha. Dia duha ke semayang apa ke tak ada masalah. Qadha ke saja-saja. Cuma ada orang khabar duha ni habis waktu setengah jam ke 20 minit lah. Orang kata dalam Facebook. Ya benarnya habis waktu duha sampai matahari istiwa ni. Lah. Baca. Wa waqt al-isfirar hatta taghruba. Yang ketiga haramnya waktu iaitu waktu isfirar, waktu matahari jadi kuning. Dekat-dekat nak tenggelam jadi kuning langit hatta taghruba, sehingga dia betul-betul tenggelam. Ni pun sekejap je, tak lama mana. Wa ba'da salati subhi hatta taqlu'a. Baik, selesai dah 3 kerana waktu. Kan kita sebut dia, ada semayang yang haram kerana waktu, ada haram sebab-sebab. Haram kerana waktu 3. Ni ada dah 3. 1,
Pertama, kerana naik matahari sampai naik qada segala. Yang kedua, waktu istiwa, melainkan hari Jumaat. Yang ketiga, waktu isfirar sampai tenggelam. Selesai dah 3. Betul? Ada pun 2 lagi kita sebut kerana haram kerana perbuatan. Perbuatan dia wa ba'da salati subhi hatta tatlu'a, iaitu selepas salat subuh. Selepas salat subuh sehingga tatlu'a, sehingga terbit matahari. Tapi selepas naik matahari bermula waktu syuruk. Haram juga. Faham? Jadi benda waktu subuh, lepas mayang subuh, waktu tu waktu tahrim. Waktu tahrim. Cuma kita kena faham dia kerana perbuatan. Bila sebab perbuatan, contoh, entah semayang subuh pukul 5, entah pukul 5.30, entah pukul 6, contoh. Jadi waktu tahrim entah awal daripada orang lain sebab entah semayang awal. Ada pun 3 kerana waktu sama je belaka. Ada pun kerana solat subuh, maka dia tengok kalau kita semayang subuh awal lah waktu tahrim. Kalau lewat semayang subuh, lewatlah waktu tahrim. Jelah. Wa ba'da salatil asri hatta taghruba, dan juga kerana solat asar walau sehingga taghruba, sehingga tenggelam. Cuma masalah solat asar, kita kena jelas satu benda. Ulama mazhab Syafi'i kata kerana perbuatan semayang. Jadi orang yang melakukan jamak takdim, jelah, orang yang melakukan jamak takdim walaupun masih lagi dalam waktu asar, masih lagi dalam waktu zuhur. Kita ulang balik. Orang yang melakukan jamak takdim, yakni dia sudah semayang asar tapi masih lagi dalam waktu zuhur, maka waktu tahrim dia sudah bermula. Kerana perlakuan sembahyang asar, tahrim bukan kerana waktu asar tapi kerana perbuatan solat asar. Jelas? Jadi masalah benda orang jamak takdim, terutamanya kalau pergi Mekah lah. Mekah, dia di Madinah, dia jamak dah zuhur dengan asar. Contoh, dia jamak zuhur asar, jamak takdim di Masjid Quba, contoh. Ataupun di hotel, sebab biasa duduk Madinah 2 hari 3 hari, tak lebih daripada waktu mukim. Dia jamak sampai di Bir Ali, dia pun ihram nak pergi buat kerja umrah. Baik, sebelum dia ihram, dia akan buat benda sembahyang sunat ihram. Maka sembahyang sunat ihram dalam hal keadaan dia solat dah asar, maka ketika itu perbuatan itu haram menurut pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Tanpa kita menafikan terdapat khilaf di kalangan ulama 4 mazhab. Jelas? Kalau solat qabliyah ba'diyah tu boleh tak? Qabliyah ba'diyah bersebab lain. Ni wala yahrumu ma lahu sababun ghayra mutaakhirin lah. Wala yahrumu, dan tidak haram, ma lahu, barang yang baginya, barang tu dengan makna semayang lah, yang baginya sababun, yang mana bagi semayang tadi itu sebab dia ghairu mutaakhirin, yang mana sebab tadi bukan sebab mutaakhir. Jadi gini, semayang sunat ni dia ada 3 sebab. Dia ada sebab yang sudah berlaku, sebab yang sedang berlaku, sebab yang akan berlaku. Solat sunat yang haram dilakukan di dalam 5 waktu ini adalah solat sunat yang sebabnya akan datang. Yakni solat sunat yang akhirnya. Jadi kita kena jelas sesa. Semayang solat sunat yang sebabnya telah berlaku. Contoh mana? Contohnya solat sunat wuduk. Dia wuduk dulu, lepas tu dia solat sunat. Baik. Sebab apa solat sunat ni? Sebab wuduk. Bila wuduk tadi, sebab dia telah berlaku. Haram tak dalam 5 waktu ni? Tak haram. Semasa sedang berlaku, contoh tahiyatul masjid, akan berlaku istikharah, maka waktu haram. Sebab apa? Istikharah nak jawapan. Bila jawapan tu akan datang. Hajat, bila hajat tu akan datang. Maka waktu. Baik. Salat sunat qabliyah ba'diyah sebab apa? Sedang berlaku. Kan qabliyah ba'diyah kan dalam waktu. Jelas? Dan sini dia sebut ghairu mutaakhirin saja. Dia ada satu lagi haram iaitu salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak juga haram. Salat sunat mutlak ni benda
Apa semayang? Saja semayang. Tak ada benda. Semayang sunat saja-saja. Mutlak. Itlak. Umum. Maka waktu haram juga menurut pendapat Mu'tamad mazhab Syafi'i. Baik. Sekarang ni nak terang. Semayang sunat yang bukan sebab dia akhir. Bila sebab bukan akhir, yakni sebab sedang berlaku ataupun telah berlaku. Kafaitah. Semayang faitah. Semayang hak luput. Apa luput? Telah berlaku kan? Maka tak haram. Jelas. Wa kusufin. Semayang kusuf. Kusuf ni benda? Semayang gerhana. Semayang gerhana. Apa gerhana? Sedang berlaku. Wa sunnatil wudu. Semayang sunat wudu. Apa semayang sunat wudu? Sebab berwudu. Bila wudu? Tadi. Telah berlaku. Wa tahiyyatin. Dan juga semayang tahiyatul masjid. Apa? Sedang berlaku. Masuk dalam masjid. Wa sajdati dan semayang wa sajdati tilawatin wa syukrin dan semayang sujud tilawah dan sujud syukur. Semua iwi contoh ni semayang sunat yang sebab dia telah berlaku ataupun sedang berlaku. Faham? Sebab apa? Kalau akan berlaku hukum dia haram. Tapi syarat dia benalah, ada syarat dia. Illam yaqsidha, sekira-kira dia tidak qasadkan benda tu. Yakni benda saja. Saja benda saja nak pergi semayang dalam waktu tahrim. Hak tu tak boleh. Saja nak semayang tadi dalam waktu tahrim. Melainkan dua masalah. Yang pertama, solat sunat jenazah. Sekiranya pengurusan lewat. Contoh nak tunggu orang ke, ataupun jenazah banyak ke. Jadi, dia kata jenazah ni kita semayang pas solat asar. Okey, dia qasadkan ketika tu haram tak? Tak haram. Sebab apa? Sebab solat jenazah. Jelas? Walaupun dia qasad nak buat lepas asar. Yang kedua kata para ulama, faitah yang wajib segera. Faitah wajib segera walaupun dia qasad lepas asar tak apa. Faham? Adapun kalulah faitah yang sunat bersegera, hak tu dia tidak boleh qasad nak buat lepas asar. Jelas? ويحرم ما لها سبب متأخر عنها كالصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام. Dan haram salat yang sebabnya akan datang. Salat sunat yang sebab dia akan datang haram. Contoh dia mutaakhiran anha, seperti mana? Kasalatil istikharah, semayang istikharah. Maulana Wang banyak doa pilihan, orang ni minta. Jadi nak ambil awak ni istikharah. Nengung lamun. Siapa baca kitab pun tak nampak lagi. Maka istikharah. Dia istikharah cuma ulama khilah pendapat. Kalau kita ada pilihan dah, molek tak kita istikharah? Ulama khilah. Ada ulama kata kalau kita sudah ada pilihan, maka tak perlu istikharah dah. Dan orang kena ingat orang. Ya istikharah ni tak semestinya mimpi. Jawapan istikharah tak semestinya mimpi. Ada orang kita dia faham istikharah ni mimpi. 3 malam istikharah, dak mari-mari mimpi ustaz ayah nak tak hari di jawapan. Tak semestinya mimpi bang. Boleh jadi dengan sebab lain. Boleh jadi berat hati. Orang nasihat, boleh belaka. Ni bukan enter. Enter Maulana ya? Tak kan? Tak, orang lain. Wa raka'atil ihram, dan sembahyang dan raka'atil ihram. Sembahyang sunat ihram lah. So. Tak jumpa. Wassalatu idza As-salatu. Wassalatu idza su'i. Ana baca. Bismillah. Wassalatu, dan juga sembahyang idza sa'ida al-khatibu, yang jika sudah naik khatib, illa tahiyatul rak'atain, melainkan sembahyang tahiyat yang 2 rakaat. Maksud mana? Tok imam sudah naik atas mimbar. Dia mari, dia nak sembahyang dia lain dulu. Boleh tak? Tak boleh. Melainkan sembahyang sunat
ihram. Sembahyang sunat ihram apa? Sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi tu pun 2 rakaat hak ringan. Yalah. Kalau ini salat sunat sebelum Jumaat dia. Sembahyang sunat gini. Dia sembahyang sunat tahiyatul masjid tak syarat pun. Kita niat tahiyatul masjid. Kalau kita sembahyang sunat lain, contoh sembahyang qabliyah Jumaat, automatik dapat tahiyatul masjid. Wa tusannu, dan disunatkan juga. Tapi sunat sembahyang tahiyatul masjid tadi, illam yakhsha fawatat takbiril lil ihram, sekiranya dia tidak takut untuk luput takbiratul ihram bersama imam. Sekiranya luput, maka ketika itu tidak sunat. Yalah. Wallahu a'lam. Faslun yustahabbul azan wal iqamah. Ni kita sambung esok. Ada soalan? Pertama, boleh terangkan balik tak mengenai tambih haid kepada nifas tak disyaratkan adanya pemisah? Oh, masalah kemarin ke? Dia gini, maksud tidak ada pemisah, yakni seseorang tu berlaku pendarahan. Tapi pendarahan tadi cukup sehari semalam. Sebab dalam mazhab Syafi'i, orang puan mengandung boleh dihukumkan haid sekiranya cukup syarat-syarat haid. Maksud mana? Tubik darah daripada rahim cukup sehari semalam. Darah tubik lebih sehari semalam, maka dihukumkan haid. Lepas tu beranak nifas lalu. Jadi darah yang keluar ketika beranak itu tidak dihukumkan darah tu darah talak, tapi dihukumkan darah tadi darah haid. Jelas. Soalan kedua. Soalan kedua, bagi contoh perempuan yang alami pendarahan bersalin, kenapa tidak disebut darah istihadah? Sebab dia asal memang darah istihadah. Darah perempuan ketika dia beranak tu memang darah istihadah. Nama darah talak, hukum istihadah. Tapi sekali cukup sehari semalam. Sekiranya cukup sehari semalam, hukum haid. Jelas. Soalan ni soalan kita ke? Oh, betul. Soalan hari ini, tadi masa duk jumpa pakaian, bab pakaian disebut afdal, maksudnya boleh awal waktu tanpa pakaian. Ya, boleh, tak ada masalah. Tapi memang syarat tak ada pakaian sungguh. Tapi kalau di Malaysia boleh jahit apa ni, daun pisang, boleh buat ikat dengan rotang semua, buat jadi macam orang asli tu. Tapi hak ni contoh di pada pasir, tak ada terus pakaian, maka boleh tak dia? Boleh, tak ada masalah. Dia kena qada. Tak kena qada. Dia kalau luput kerana ketiadaan tu tak perlu qada. Boleh tengok dalam kitab ayat. Segi ni tak apa, bayar. Lepas tu, apa hukum qada qabliyah subuh selepas solat subuh sebelum syuruk? Tidak ada masalah, hukumnya sah. Sebab dia masih dalam waktu. Dan juga sebabnya telah berlaku. Tak ada masalah. Sedang berlaku, boleh. Tapi jangan buat depan orang lah. Sebab ada sebahagian masyarakat kita, dia tengok benda tu nadir, takut jadi fitnah. Maka tidak masalah. Cuma susu-susu lah sembahyang sunat. Tapi hukum dia sah. Contoh, mari tu imam sudah jemaah. Jadi dah sembahyang 2 rakaat qabliyah. Sudah sembahyang jemaah, dia pun buat. Boleh tak? Boleh. Masalah. Ustaz, betul ke tak boleh solat sunat tahiyatul masjid dekat Masjidil Haram? Sebab saya pernah dengar ada yang cakap macam tu. Dia bukan kata tak boleh, cuma afdal tawaf. Afdal tawaf. Tapi kalau dia semayang tahiyatul masjid, ia jadi seolah-olah solat sunat mutlak biasa. Ustaz, kenapa solat sunat ihram lepas sudah jamak takdim zuhur tidak boleh? Sedangkan tanah haram Mekah tiada waktu tahrim. Di Bir Ali bukan lagi tanah haram Mekah. Bir Ali masih lagi tanah haram Madinah. Masih dalam kawasan Madinah. Dia masuk tanah haram Mekah. Dia berbeza. Tanah haram Mekah sebahagian je. Madinah dah masuk. Sekarang ni anak buat masalah dia jamak takdim di Madinah. Kemudian dia nak salat sunat ihram. Bila kita sembahyang sunat ihram di Bir Ali kat miqat. Miqat belum masuk Madinah. Miqat belum masuk tanah haram. Dah start Bir Ali dah, kalau tempat lain. Tempat-tempat lain pun sama. Sebab syarat miqat adalah di luar tanah haram. Memang tak timbul isu ni. Jelas. Sama. Ada soalan? Tak ada soalan dah, insya-Allah kita temu esok. Cuma hak anak guru tadi tu kurang aja. Bukan Maulana Wang kita, Maulana lain. Wang lain, Wang Salahuddin. Wallahu a'lam. Qul qali hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi